pagi. Hari ini kami akan membentangkan pelajaran nombor 2 kepimpinan Rasulullah di Madinah. Yang pertama, ibadah. Kehebatan Rasulullah dalam ibadah ialah menjadi imam untuk solat fardu. Dua untuk menjadikan masjid sebagai syiar Islam. Yang ketiga, solat fardu diwajibkan. Solat keempat, istiqomah. Apa istiqomah? Istiqomah melakukan solat sunat dan qiyamul lail. Sempurnakan akidah. Apa dia? Apabila akidah sempurna, Okey. akhlak pun akan sempurna. Oh, itulah poin dia. Okey. Orang lain tak ada? Sama untuk kepimpinan Rasulullah di Madinah. Okey. So, kaitannya adalah dari segi usaha Rasulullah. Dari segi apa? Tengok sini. Usaha Rasulullah, persaudaraan Islam. Rasulullah ni, dia baginda, dia bersaudara dengan kaum Muhajirin dan Ansar. Saudara kaum Muhajirin dan Ansar dari segi ikatan Islam dan ikatan Islam lah. Mereka apabila dia orang dah bersaudara, kaum Muhajirin dan Ansar ni pun dia memberikan bantuan kepada Madinah dari segi tempat tinggal dan harta. Apa macam mana statement kau ni? Lagi sekali. Orang Ansar, mereka memberikan bantuan dari segi tempat tinggal dan harta. Beri kepada siapa? Kepada kaum Tu ada tulis tu. Muhajirin. Jadi Ansar beri bantuan kepada Muhajirin. Itu usaha. Okey, sambung. Lepas tu jaminan keselamatan. Mengadakan perjanjian. Baginda mengadakan perjanjian kepada kaum musyrikin dan Quraisy yang tinggal di Madinah. Musyrikin dan Quraisy kan? Musyrikin dan Yahudi. Untuk menjaga keselamatan Madinah. Okey. Untuk pasal yang keduanya adalah hak kemasyarakatan. Apa bendanya tu? Macam Okey. Macam hak kemasyarakatan. Maksudnya dia orang ni saling membantu-membantu lah. Saling bantu-membantulah Alright. Dan iktibar daripada kemasyarakatan ni adalah aktiviti kemasyarakatan. Maksudnya kita macam saling bantu-bantulah, macam bekerjasama bagi awal dengan tepi. Lepas tu memelihara hubungan. Dia orang ni walaupun Islam bukan Islam, tapi dia menjalinkan hubungan untuk menjaga kedamaian Madinah. alright. Lepas yang ketiga, melibatkan diri. Macam ada aktiviti kan, tak kisahlah Islam ataupun tak Islam. Okey, bagus. Mereka akan membantu untuk melakukan sesuatu perkara yang diperlukan lah. Okey. Strategi politik yang ada hubungan dalaman dan luaran. Rasulullah telah membuka Piagam Madinah sebagai perlembagaan. Itu dalaman ke luaran? Dalaman, okey. Membuka Piagam Madinah dan dia orang mengadakan konsep syura. Konsep syura adalah macam meeting. Alright, piagam tu apa benda? Perlembagaan. Bagus. Lepas tu untuk hubungan luaran, dia orang mengadakan perundingan. Okey, perundingan. Apa maksudnya? Perundingan apa? Apa yang nak dirunding? Bukanlah. Okey. Baik, bukan. Rundingan ni antara penduduk Madinah dan juga penduduk yang duduk luar sekeliling Madinah. Apa yang nak dirundingkan? Supaya keselamatan. Next. Apa bendanya tu? Okey. Supaya negara Madinah ni tetap aman. Alright, kalau ada peperangan, okey, jadi orang-orang duduk di sekeliling Madinah, geng askar-askar Madinah lawan orang jahat, faham ni?
Sambung. Lepas tu yang ketiga ada orang kena mematuhi syarat. Syarat apa? Syarat tadi tu? Ha? Syarat tu atas tu. Syarat apa tu? Syarat syarat perjanjian. Okey, mesti kena patuh. Next. Lepas tu hubungan luar ni, Rasulullah telah mengutus surat kepada negara-negara luar Madinah Untuk buat apa? untuk Ajak perang. sahabat untuk berdamai, untuk beriman. Betul, untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Faham? Jadi surat diutus untuk ajak beriman. Tak nak beriman, tunggulah. Okay, next. Lepas tu kita ikhtiar. Okay. Untuk ikhtiar, first ikhtiar daripada strategi politik lah. Bagus, betul. Dia dapat melatih diri untuk berdisiplin Mel- dan masyarakat juga Bagus. berdisiplin. Bagus. Lepas tu dia menyumbangkan idea. Idea apa? Menyumbangkan idea. Menyumbangkan idea semasa dia orang mengadakan perundingan. Iktibar ni buat kita lah. Buat untuk kita, bukan untuk diorang. Okay. Alright, next. Lepas tu tidak bersubahat. Apa maksudnya? Tidak bersubahat. Apa maksud tidak bersubahat ni? Tidak bersubahat untuk Betul, cakap je lah. tidak bersubahat untuk melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Contohnya? Melanggar perjanjian. Betul, melanggar perjanjian tak boleh, okey? Tak boleh bersubahat. Okey, bagus. Next. Akhir sekali adalah ketenteraan. Untuk kehebatannya, utamakan perdamaian. Apa maksudnya tu? Utamakan perdamaian berbanding peperangan. Yang kedua, pasukan peronda. Mereka melantik pasukan peronda untuk mencari maklumat musuh. Bagus. Seterusnya, kuatkan umat. Kuatkan umat dengan mengajak mereka melakukan aktiviti yang berkemahiran ketenteraan. Betul, bagus. Seterusnya, ketuai peperangan. Ketuai peperangan Aha. tanpa melibatkan kematian. Okey, jadi Tanpa meminimumkan kematian. bukan tanpa meminimumkan, dia meminimumkan. Jadi seorang ketua bukannya boleh, okey, jom semua mati, tak ada. Kita kena rancang strategi supaya meminimumkan kematian dalam peperangan. Bagus. Kelima, peperangan etika. Apa tu? Peperangan etika sentiasa beretika ketika berperang dan tidak membunuh orang awam. Betul, tidak membunuh orang awam, tidak merosakkan bangunan-bangunan, tanam-tanaman, faham ni? Right, itulah dia. Iktibar yang boleh diambil dalam ketenteraan ialah cinta negara. Maksudnya? Maksudnya kita sanggup berkorban demi negara semasa perang. Betul, okey. Next. Itu kuatkan fizikal. Aktiviti kemahiran ketenteraan boleh menguatkan fizikal seseorang. Okey. Setelah itu badan uniform. Menyertai badan uniform boleh mendidik betul. Mendidik masyarakat dalam ketenteraan. Alright, bagus. Padahal tak ada pun dalam buku. Bagus Jadi jadi ada beberapa orang lagi yang tak terangkan. Kau tak terangkan lagi Aino kan? Right, ni Kaisara ni, siapa lagi? Ni Alisha ni dengan Amira. Tak apa, next time. Boleh ke tak boleh? Boleh. Alright. Bye. Okay, bye sikit. Cucu nak tengok, okay? Cucu kau nak tengok nanti. Alright.